Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dina Maja bin Muhammad Badri. Saya daripada DKM 2A. Saya bernombor kad matrik 23 DKM 19F 2018. Hari ini saya berminat nak kongsikan sesuatu lab eksperimen yang daripada subjek saya iaitu thermodinamik. Dalam lab report ni, dalam lab eksperimen ni maksud saya berkenaan dengan first law of thermodynamic. Jadi saya akan tunjukkan daripada apparatus, bahan-bahannya iaitu antara-antaranya saya akan tunjuk nanti, dan juga prosedur-prosedurnya bagaimana, dan hasilnya saya akan tunjuk. Ini adalah barang-barang ya. First sekali kita kena ada baldi macam ni, saiz kecil dalam badai, sebab nanti kita akan letakkan botol. Dan dalam eksperimen ni kita akan gunakan dalam 3 botol, sebab eksperimen ni berkenaan dengan first law of thermodynamic, dan sukatan air yang kita akan gunakan ada 3 perbezaan, iaitu 500 ml dan juga 1 liter dan 1.5 liter. Jadi kita akan membuat 3 kali eksperimen untuk eksperimen first law of thermodynamic ni. Jadi kita memerlukan 3 botol. Botol yang saya gunakan ialah bersaiz 500 ml, isopadu 500 ml. So saya perlukan 3 botol, dan saya perlukan tali. Tali yang saya gunakan adalah tali rafia untuk ikat dekat ni nanti saya akan tunjuk. Jadi kita memerlukan juga measuring tape. Measuring tape ni untuk ukuran belon, saiz perbezaannya iaitu sebelum dan selepas perbezaan saiz balon tersebut selepas heat transfer. Jadi seterusnya kita perlukan marker pen untuk ukur lilit nanti, dan yang paling penting iaitu balon. Okey, balon ni kita kena ada 3 balon, dan nanti saya akan gunakan marker pen untuk ukur nanti. Okey, ini macam ni Dalam eksperimen ni ada 3 kali trial tau. Jadi saya akan letakkan botol ni kat sini, dan saya akan ikat dengan tali. Contoh macam ni, saya ikat tali ni macam ni, supaya botol ni steady. Bila saya tuang air panas, dia tidak terapung naik ke atas lah maksud saya. Jadi, dan botol ni saya akan tutup dengan balon macam ni, supaya efek heat transfer tu kita boleh nampak. Jadi macam ni saya akan ikat dengan tali. Tetapi apa beza dia yang saya cakap tadi, 3 kali trial eksperimen ni, sebab sukatan air yang saya akan tuang dalam ni ada berbeza, iaitu pertama sekali 500 ml, kedua 1 liter, ketiga 1.5 liter. Jadi pertama sekali oleh kerana botol ni 500 liter, saya akan panaskan air dengan sukatan isi pada botol ni, iaitu 500 liter, yang untuk trial yang pertama. Okay, dah siap, settle lah ni. Nampak? Macam ni lah rupanya. So, saya balon pun saya dah tanda untuk saya selepas dia mengembung nanti. Sebab hasilnya perubahan saiz balon ni, sebab
nanti saya akan ukur dengan ni measuring tape. So macam ni settle. Sekarang ni saya akan gunakan botol ni sebab oleh kerana dia 500 ml, saya akan isi air dan saya akan panaskan dan untuk trial yang pertama. Jadi saya akan tuang, nanti kita tengok hasil macam mana. Okey, jom start. Okey, so model eksperimen dah siap. Ni pun saya dah remark apa semua. Buku untuk catat dia punya catat masa dan juga ukur lilit nanti selepas belum mengembang. Jadi timer pun saya dah standby untuk tempoh masa yang diperlukan, untuk mencatat tempoh masa yang diperlukan untuk balon ini mengembang daripada mula hingga akhir, awal hingga akhir. Dan selepas itu saya akan ukur lilitnya untuk perbezaan saiz yang telah dihasilkan. Jadi air panas pun 500 liter untuk trial pertama saya dah standby yang panas. So sekarang kita boleh start. Jadi sekejap Okey, saya akan tuang dan saya akan tekan timer. Okey, 1, 2, 3. Bang babe, naik boy. Rasanya dah stop mengembang ni. Jadi masa yang dah habis 32 second. 32 second. Jadi saya dah boleh ukur sekarang. Dekat kawasan yang saya tanda tadi. Panas air. Saya dapat 7 cm bersamaan dengan 70 mm. 7 cm bersamaan dengan 70 mm. Okey, settle. Jadi inilah hasilnya. Jadi macam inilah selepas udara haba yang daripada air panas transfer ke udara yang ada di dalam botol ini dan mengembang berbentuk zarah naik ke balon, dan balon pun mengembang daripada rupanya yang asal kecut dan ianya mengembang kerana haba, heat transfer. Okey, untuk trial pertama settle. Jadi trial kedua pula saya akan cuba dengan isi padu air yang berbeza, iaitu 1 liter. Ya, bermaksud lebih banyak. Jadi mungkin saya akan lebih besar. Jadi saya akan tukar botol dan tukar balon, dan saya akan panaskan air 1 liter dulu. Alright. Okey, sekarang untuk trial kedua, iaitu kita testing dengan ni. Botol pun saya dah tukar, balon saya dah tukar, settle. Jadi air 1 liter yang panas saya dah settle, sama buku catat dah settle. Jadi sekarang dah boleh start. Jom. Saya takut menggelegak lagi macam tadi lah. Aduh, takut lah pula. Menggelegak tangan saya. Okey,
Risau tangan saya melecur macam tadi ke. Okey. 1, 2, 3. Bismillah. Okey. Macam makin besar. Okey, rasanya dah stop mengembang ni. Jadi masa yang saya catat adalah 44 second. 44 second. Jadi saya ukur lilit pula. Sekejap. Yes, dia makin besar. Saya dapat 8.5 cm bersamaan dengan 85 cm bersamaan dengan 85 mm. Okey. Jadi selesai. So, kedua-dua tangan saya dah terkena haba air panas tadi. Jadi saya takkan guna lid lagi kot. Saya buang terus lah kot. Jadi untuk try pertama saya dapat tempoh masa saya dapat 32 second dan ukur lilit saya dapat 70mm. Try kedua pula saya dapat 44 second untuk tempoh masa mengembang dan 85mm untuk ukur lilit ni. Jadi seterusnya saya akan gunakan 1.5 liter air panas untuk ketahui perubahan selanjutnya. Alright. Okey. Ni try ketiga pula. Try ketiga, air 1.5 liter dah settle. Seperti biasa, botol saya tukar, balon saya tukar. Ini saya timer dah settle, dah ada. Dan buku catat dah standby. Jadi dah boleh start seperti biasa. Jom. Takut betul. Sekejap Okey. Saya tekan start. Kita mula. Habis tuang, dia tegak ada. Jadi balon dah start mengembung. Saya rasa saya boleh matikan timer. Dia punca dia walaupun saya dah ikat ketat, dia tidak steady sebab botol ni dah mengecut tau, oleh kerana terkena air panas. Sebab ini adalah botol plastik, bukan botol kaca. Jadi saiz pun agak beza. Jadi masa yang saya catat untuk botol ni mengembang, untuk balon ni mengembang daripada awal hingga akhir ialah saya dapat 52 second. 52 second dan ukur lilitnya pula
lagi beza. Kau saya dapat 21 cm. 21, sorry. Silap. Saya dapat 2.1 cm. Bukan. Kalau 2 cm kecil. 210 cm. 21 lah. 21 cm. Jadi bersamaan dengan 210. 210 mm. Alright. Inilah perbezaannya. Perbezaan untuk setiap satu trial dengan isi padu air yang berbeza. Inilah dia. Okey. Dah tengok kan tadi eksperimen macam mana? Jadi di sini saya ingin maklumkan ada beberapa pembetulan sebab sedikit kekeliruan ketika saya membuat bacaan bagi ukur lilit belon itu, sesebuah belon itu yang terhasil selepas proses heat transfer. Jadi bagi trial yang pertama di mana saya dapat mula-mula saya terbaca 7 cm, tapi yang sepatutnya adalah 1.7 cm yang bermakna bersamaan dengan 170 mm. Okey, 170 mm bagi ukur lilit trial yang pertama. Jadi manakala trial yang kedua pula saya mendapat ukur lilitannya adalah 185 mm. Okey, bagi trial yang kedua. Okey, selepas itu trial yang ketiga pula saya dapat 210 mm. Okey, bagi ukur lilitannya. Jadi di sini untuk tempoh masa ni pula bagi trial yang pertama adalah 32 second, manakala trial yang kedua saya dapat 44 second dan trial ketiga saya dapat 52 second. Untuk tempoh masa dari awal hingga akhir bagi sesebuah belon itu untuk mengembang selepas dituangnya air panas ke dalam kontainer bagi surrounding botol yang mengandungi udara. Okey. Ini di sini saya ada sedikit penerangan teori untuk first law of thermodynamic. Okey. Hukum termodinamik, first law of thermodynamic ini merujuk kepada di mana haba dan di mana heat dan work done. Heat bermaksud haba, okey. Work done bermaksud perubahan hasil daripada sesuatu perubahan, maksud saya. Hasil daripada sesuatu perubahan. Yang di mana kedua-dua ini, haba dan hasil suatu perubahan ini boleh diukur. Di mana ini boleh diukur. Dan dalam sesuatu sistem ini, peningkatan haba dan juga peningkatan sesuatu work done, sesuatu hasil kerja perubahannya sama-sama menyamai, iaitu berjalan serentak. Di mana contoh tadi air yang panas itu dan udara yang di dalam botol tersebut menyamai peningkatan suhu yang sama dengan suhu air tersebut. Jadi di situ perubahan daripada sistem itu berlaku. Okey. Jadi seperti di sini . Jadi di sini kalau boleh nampak lah kat sini ini adalah bekasnya. Di sini adalah bekasnya di sini. Ini adalah air. Ini adalah botol. Okey, contoh saya ikat kat sini. Di mana ketika saya tuang air panas tersebut
air panas tersebut mengelilingi botol yang kosong, tetapi botol tersebut ada udara yang suhunya hanyalah suhu bilik. Suhu bilik bukan suhu tinggi maupun suhu rendah, tidak. Ini suhu bilik. Jadi disebabkan air yang dituang ke dalam bekas ini, kontainer ini, airnya adalah panas, maka maka haba yang daripada air yang panas tersebut transfer ke dalam udara yang bersuhu bilik ini yang berada di dalam botol ini, transfer, dan perubahan hasil perubahannya akan menyebabkan balon ini mengembang. Jadi di sini thermodinamik adalah sesuatu yang adalah sistem yang tidak boleh dihapuskan maupun dicipta, tetapi ianya boleh diolah dan dibentuk sebegitu. Okey, jadi ada soalan seperti biasa, common question lah kan. Soalan seperti biasa, di mana adakah perubahan perbezaan isi padu air yang digunakan akan menyebabkan hasil lilitan balon tersebut pun berubah? Jawapan ni ya, betul. Seperti mana tadi first trial kita gunakan 500 ml air panas, boiling water, dituang ke dalam kontainer, dan hasilnya kita dapat, tempoh masa yang kita dapat untuk balon tersebut mengembang adalah selama 32 second. Manakala ukur lilitannya pula kita dapat 170 mm. Dan trial kedua pula kita gunakan 1 liter air panas, 1 liter boiling water, kita tuang dalam kontainer. Lepas tu kita dapat 44 second tempoh masa untuk mengembang dari awal hingga akhir. Jadi, dan manakala dia punya ukur lilitan pula pun tak sama, iaitu kita malah meningkat, kita dapat 185 mm untuk trial kedua. Seterusnya trial ketiga kita gunakan 1.5 liter air panas, dan tempoh masanya pula lagi meningkat, iaitu selama 42 second. Dan ukur lilitannya pula kita dapat 210 mm. Jadi di sini kadar penggunaan air panas, iaitu kadar haba yang lebih banyak, mempengaruhi sesuatu perubahan terhadap sesuatu sistem. Yes. Jadi soalan yang kedua antaranya adalah mengapa balon tersebut mengembang? Okey, seperti sedia kala saya cakap, seperti saya terangkan tadi, balon mengembang kerana seperti kita punya modus operandi adalah, bagi eksperimen ini kita gunakan botol dan di sekelilingnya ada ruang kosong di mana memudahkan kita untuk tuang air di dalamnya. Jadi air yang panas yang mengelilingi botol kosong tersebut, tetapi botol kosong tersebut adalah mempunyai udara. Haba yang daripada air panas tersebut transfer ke dalam sistem. Botol itu dirujuk sebagai sistem, dan haba tersebut akan selari dengan udara tersebut akan selari dengan suhu haba itu dan akan menyebabkan balon tersebut mengembang. Tetapi pada masa yang sama, kadar penggunaan haba yang lebih banyak juga akan mempengaruhi kadar lilitan dan kadar masa untuk sesuatu balon itu mengembang dan juga saiz balon itu yang terhasil. Begitu. Okey. Jadi setakat ini untuk lab eksperimen saya yang pertama, iaitu berkenaan dengan first law of thermodynamics. Saya harap ia sedikit membantu. Saya harap penerangan saya agak jelas.
dan segala saya punya proses semua agak jelas. Jadi sekiranya suka dengan video ni, sila tekan like dan sila subscribe saya, dan tak suka pun like juga, sila like. Jadi kalau ada apa-apa komen, sila komen di bawah apa semua. Dan sekian daripada saya mengucapkan terima kasih kerana menonton.